Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya doakan anak-anak semua berada dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar dalam tajuk adab-adab bermain. Okey anak-anak sekalian, Ustaz akan terangkan terlebih dahulu berkenaan dengan konsep bermain. Apa itu anak-anak faham tentang bermain? Ya? Bukan bermain dalam kelas, bukan bermain di luar kelas. Bermain ni sebenarnya bermain yang bermanfaat, yang mendatangkan faedah. Jadi kita tengok info konsep bermain ni. Kita tengok anak-anak. Bermain atau bersukan merupakan aktiviti yang menyihatkan badan yang patut menjadi amalan kita setiap hari. Jadi bermain ataupun bersenam ataupun beriadah sebenarnya adalah satu aktiviti yang sangat baik, yang sangat digalakkan. Ustaz galakkanlah kepada semua murid-murid sekalian, khususnya kalau di waktu PKP sekarang ni, ambillah peluang bersukan, bersenam ke, yang boleh mengeluarkan peluh, kerana ia akan mencerdaskan fizikal kita. Apa faedah kita perolehi kalau kita bermain atau bersukan ni? Faedah dia akan menyihatkan tubuh badan kita. Seperti mana kata hikmah ini, al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang cerdas terletak pada tubuh badan yang sihat. Jadi anak-anak bolehlah bersenam di rumah sambil dengar ustaz mengajar ni, sambil tengok YouTube ini. Bolehlah bersenam ringan-ringan, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, ataupun lari setempat. Boleh menyihatkan badan kita, insyaAllah. Ustaz nak tanya, waktu bila sesuai kita bermain? Ya, bagus. Pagi dan juga petang. Itu yang pertama lah. Pagi dan juga petang. Waktu ini adalah sangat penting. Kita bukannya boleh bermain sesuka hati kita je. Ikut kita nak main, tak kira masa, pagi, petang, malam, tengah hari. Mak dengan ayah kita pun tentu marah, sebab kita tak ikut masa yang sesuai. Jadi waktu yang sesuai, yang pertama, pagi dan petang. Okey, yang kedua, setelah selesai menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibu bapa dan terhadap diri sendiri. Contoh kalau waktu pagi, kalau waktu pagi biasanya kita nak bermain di waktu pagi ni, pastikan kita menunaikan tanggungjawab kita pada Allah Ta'ala, yakni solat subuh. Ini kadang-kadang bangun pagi dah tak solat, terus nak pergi bersenam. Jadi Allah tak berkat nanti kalau kita bersenam tu. Pastikan kita ingat pada Allah Ta'ala, tanggungjawab kita dengan Allah ni jangan lupa. Begitu juga kalau waktu petang kita nak bersenam, kita nak jogging, ataupun kita nak main badminton, main bola sepak ke bersama kawan-kawan, pastikan kita solat asar terlebih dahulu. Dah solat asar barulah pergi main. Ingat tu. Ataupun tanggungjawab kita dengan mak dengan ayah kita, bantu mak ayah kita di rumah ni. Khususnya sekarang ni waktu PKP, banyak masa yang terluang ni, banyak masa. Jadi tanggungjawab kita dengan ibu bapa jangan lupa. Dan jangan lupa juga tanggungjawab dengan diri sendiri. Jangan pula kamu nak pergi main tapi tak
sarapan pagi ataupun tak mengambil makanan. Jadi yang akan menyebabkan badan kita nak sihat, tapi bila kita tak ambil sarapan, jadi memudaratkan diri kita. Okey, ada 3 keadaan adab kita bermain. Sebelum, yang pertama sebelum, yang kedua semasa, dan yang ketiga selepas. Jadi Ustaz buat slide ni, ini ada yang dalam tulisan Rumi, mana ada murid-murid yang tidak boleh baca dengan lancar tulisan Jawi, boleh rujuk dengan tulisan Rumi ni, ya. Okay, ada berapa keadaan anak-anak? Ya, ada 3. Sebelum, semasa dan selepas. Okay, adab sebelum bermain ada 6 adab. Okay, yang pertama, memakai pakaian yang menutup aurat. Okay, bagaimana yang dikatakan pakaian yang menutup aurat? Pakaian yang mematuhi syariat Islam. Okay. Jadi yang pertama ni, pastikan pakaian kita tu dia tidak ketat, tidak singkat dan selesa dipakai. Sama ada pakaian kita itu murah ke ataupun mahal ataupun berjenama, tak ada masalah. Jadi ia menutup aurat. Okay, yang kedua, bersalam-salaman antara satu sama lain. Okay. Maksudnya di sini, jika kita sebelum nak bermain tadi, bersalam dulu, tapi pastikan kita nak bersalam tadi sesama jantina. Contohnya Aisyah dengan Fatimah, boleh salam. Ataupun Amin dengan Ali, boleh bersalam. Contoh kalau Amin nak bersalam dengan Aisyah, tak boleh lah. Itu kalau waktu ni lah. Tapi oleh kerana sekarang ni waktu PKP, kita pun tidak digalakkan bersalam, sekadar meletakkan tangan di bahu, tanda kita hormat. Okay, yang ketiga, menggunakan peralatan yang sesuai. Jadi sebelum kita nak bermain tadi, pastikan kita tengok dulu alat yang kita nak gunakan tu adalah yang tidak berbahaya. Okay. Keempat, faham peraturan permainan. Sebelum nak bermain sesuatu permainan, pastikan kita tahu dulu peraturan-peraturan permainan tersebut, supaya ketika bermain nanti kita tahu peraturan. Jadi mudahlah untuk kita nak bermain. Okay, yang kelima, bermain di kawasan yang sesuai dan juga selamat. Pastikan tempat yang kita nak main tadi, contoh kalau nak main bola, bermainlah di padang. Jangan contoh kalau di taman tu main di depan rumah, di jalan raya. Jadi membahayakan diri sendiri. Dan pastikan tempat itu selamat, tidak ada gangguan yang mudah untuk kita bermain. Dan yang keenam, kita mesti ada sikap bekerja sama. Okay, anak-anak, ada berapa adab sebelum main? Okay, ada 6. Bagus. Okay, kita tengok pula adab semasa bermain. Okay, ada 6 juga adab semasa bermain ni. Okay, yang pertama, istilah menutup aurat. Tadi Ustaz pun dah terang. Apa, kita tak kisahlah apa je permainan yang kita nak main. Paling penting itu adalah menutup aurat. Okay, yang kedua, mengikut peraturan. Jadi sebelum kita bermain, kita kena faham dulu peraturan. Jadi bila dah faham peraturan, jadi adab semasa bermain, kita kena ikutlah segala peraturan dalam permainan tersebut. Okay, yang ketiga, mengamalkan semangat kesukanan. Sangat-sangat digalakkan apabila kita bermain dalam sesuatu permainan, mestilah ada satu semangat bekerjasama, semangat untuk saling membantu. Itu dinamakan semangat kesukanan. Okay, yang keempat, menjaga percakapan dan tingkah laku. Jadi ketika bermain ni, elakkanlah kita bertutur
dengan tutur kata yang tidak sopan, tutur kata yang tidak baik, bercakap dengan lemah lembut. Kalau berlaku sesuatu perkara, cakap dengan elok. Kita tak nak lah nanti kalau kita bermain ni, kadang-kadang kalau kita tak beradab ni, boleh menyebabkan permusuhan, boleh menyebabkan pergaduhan. Okay, yang kelima, tidak menyimpan dendam. Kadang-kadang kalau kita bermain ni selalu bila salah sikit, dah kita simpan perasaan dendam terhadap kawan. Contohnya, nantilah kalau satu hari nanti aku buat kat kau, tak baik. Elakkan kita menyimpan dendam. Dan yang keenam, mengawal perasaan. Okay, ada berapa adab semasa bermain anak-anak? Okay, ada 6. Tolong ingatkan 6 ni. Okay, dan yang terakhir sekali, adab selepas bermain. Okay, ada 3 adab selepas bermain. Yang pertama, bermaaf-maafan. Pastikan kalau kita bermain ni berlaku kesalahan ke kesilapan, maafkan. Mudah bermaafkan orang lain, insyaAllah. Allah akan sentiasa bersama dengan kita kalau kita saling bermaaf-maafan ni. Tidak rugi pun. Okay, yang kedua, terima keputusan pengadil. Kalau kita bermain ni kadang-kadang kita kalah. Jadi kena terimalah keputusan pengadil dengan hati yang terbuka. Okay, yang ketiga, menyimpan semula peralatan permainan. Pastikan kalau kita, contohnya di sekolah, kita ambil barang permainan di dalam store ataupun di bilik simpan alatan permainan, simpan di tempat asal dia. Okay, saya harap semua amalkan adab yang kita telah pelajari tadi. Kalau kita tidak mengamalkan adab-adab ketika bermain ni, antara dia boleh melemahkan semangat kesukanan, boleh menyebabkan permusuhan dan menimbulkan pertelingkahan, ataupun boleh mencemarkan maruah pasukan dan juga diri sendiri. Jadi banyak faedahnya, banyak hikmahnya kalau kita bermain dengan beradab ni. Boleh menambahkan pengetahuan, boleh mengeratkan hubungan silaturahim, dan juga yang paling penting, apa faedah kita bermain yang bermanfaat ini, tubuh badan kita akan sihat dan terhindar daripada sebarang penyakit. Okay, saya rasa itu saja untuk kali ini. Sekian, saya mohon maaf lah kalau ada kesilapan. Sampai kita jumpa lagi di lain siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.